Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada pegawai-pegawai Kementerian Kerja Raya, pada muslim-muslimat yang telah sekalian, alhamdulillah. Izinkanlah untuk kita hari ini tajuk Hari Dalam Sejarah, untuk kita kenangi satu peristiwa yang menduka citakan kisah umat Islam yang terakhir di Grenada, di bawah tajuk Darah dan Air Mata Grenada. Grenada ialah bumi yang terletak di Spanyol sekarang, yang satu masa dulu namanya Andalusia ketika keagungan Islam. Sebelum ini kita mulakan dengan ayat surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim liyamakkanannahum dinahum alladzi irtadaa lahum liyabaddilahum min ba'dihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Surah Al-Azim. Allah berjanji kepada mereka beriman dan beramal soleh kepada kamu, pasti Allah akan melantik kamu semua menjadi khalifah di atas bumi. Sebagaimana Allah telah melantik mereka yang sebelum kamu, supaya Allah memperteguhkan agamanya bagi kamu, yang dia redha pada kamu, dan pasti Allah dia akan menukarkan ketakutan kepada keamanan, dan sembahlah daku, mereka menyembah daku, dan tidak syirik aku dengan sesuatu pun. Janji Allah untuk memberikan sebagai khalifah kepada umat Islam yang memenuhi syarat, yaitu beriman dan beramal soleh. Dan ini benar-benar kita lihat dalam sejarah Islam, umat Islam telah masuk ke Spanyol. Allah berikan bumi ini kepada umat Islam bermula pada tahun 711 dan akhirnya kita jatuh pada tahun 1492. Jatuhnya pada bulan Januari tahun 1492. Dan pada kuliah zuhur kita pada malam ini, mari kita kenang kembali hari ini dalam sejarah malam umat Islam, untuk kita ambil sempadan untuk melihat bagaimanakah keagungan yang telah berdiri selama 800 tahun. Akhirnya Islam jatuh pada bulan ini, tahun 1492, iaitu kira-kira 300 tahun lepas. Ketika Islam masuk ke Spanyol, Toledo ialah ibu negara pertama. Toledo terletak di tepi sungai yang indah ini, dan hari inilah ini gambar Toledo, yang di sini masih kekal sejarah Islam, seni benanya, dan masjidnya yang telah ditukar menjadi gereja masih lagi mempunyai bentuk seni bina Islam yang masih utuh. Saya pernah sampai di sini tahun 2000 lepas, dan dapat disaksikan bahawa ciri-ciri seni bina Islam ini telah masih wujud sebahagiannya, walaupun telah dihilangkan sebahagian berkesan tamadun Islam yang besar di Toledo. Dan seni bina Islam ketika bertapak di Andalusia, satu tamadun yang cukup hebat. Yang kita lihat dalam bangunan-bangunan umpamanya ini Masjid Granada, yang sentiasa menjadi ikon seni bina yang kemudian pindah ke Eropah, merupakan satu kesan umat Islam yang cukup agung. Tuan-tuan yang pernah melawat Granada barangkali lebih paham apa yang saya sebutkan di sini. Dan kita lihat Banda Alhambra, kota Alhambra, yang asalnya Alhambra, yaitu kota merah, menjadi simbol keagungan umat Islam terakhir. Di sinilah khalifah Islam terakhir yang telah kalah kepada Raja Kristian, pasangan Raja Kristian bernama Ferdinand dan Isabel. Kedua-dua ini sengaja berkahwin untuk menjatuhkan Islam. Daripada dua buah negara, mereka berkahwin raja laki dan perempuan, supaya membentuk sebuah negara lebih besar, tentera yang lebih ramai untuk mengalahkan Islam. Dan Islam kalah ketika kita sudah capai di kemuncak kejayaan. Umat Islam sentiasa jatuh ketika mereka berada di puncak kejayaan. Ketika mereka bermula dalam keadaan yang lemah, mereka pertahankan negara mereka. Tetapi apabila Allah berikan kemewahan yang luar biasa, maka mereka lupa untuk pertahankan agama Allah. Dan mereka jatuh hari ini, bulan ini, 503 tahun lalu. 530 tahun yang lalu. Dan kita kenal peristiwa ini ialah bukan untuk mengungkit kekalahan kita, tetapi untuk ambil sepadan, ambil intibar, bagaimanakah sebuah kerajaan yang berdiri selama 800 tahun. 800 tahun dan jatuh akhirnya ketika kita berada di puncak kejayaan. Inilah gambar Alhambra yang masih kekal hari ini.
Seni bina ini masih dikagumi walaupun dalam zaman moden ini. Yang kita lihat bagaimanakah umat Islam turut membuka universiti pertama di Eropah, universiti di Palermo, universiti di Granada, universiti di Barcelona. Barcelona tempat diadakan sukan Olimpik, menyaksikan kesan-kesan umat Islam, tamadun Islam yang hebat. Termasuklah pembukaan universiti yang pertama di Eropah dilakukan oleh Islam. Ketika itu Islam pakai jubah dan pakai surban sebagai simbol intelektual yang kemudiannya ditiru oleh orang Eropah. Dalam majelis convocation, mereka masih pakai jubah Arab sampai hari ini. Dan surban digantikan dengan motabot ataupun dengan pakaian lain. Tetapi jubah masih kekal sampai hari ini sebagai simbol bahawa Islamlah membawa tamadun dan mengubah dunia dalam konteks pendidikan. Dan bagaimanakah kita menyusun sekolah, kemudian college, kuliah itu adalah bercollege. Universiti adalah jamiah. Al-jamiah maksudnya universal. Dan diterjemahkan dalam bahasa Eropah sebagai universal, universalitas. Maksudnya ialah universal. Dan sekarang dipanggil university berasal dari al-jamiah. Maksud al-jamiah ialah ilmu yang berkumpul dalam satu kesatuan yang padu. Tidak boleh dipisahkan. Itu maksud universiti, al-jamiah. Tetapi hari ini kita menggunakan istilah universiti teknologi, salah. Sebab universiti maksudnya menggabungkan seluruh teknologi dan teknologi. Apabila kita menyatakan universiti perubatan, salah. Sebab universiti maksudnya kolektif. Dan kita mengeluarkan sebahagian daripada kolektif ini dan kita tidak menepati maksud universiti yang asal yang disebut al-jamiah dalam konteks Islam. Mereka terkial-kial untuk menafikan pengaruh Islam ke atas pakaian, terutamanya ketika convocation yang digunakan di Universiti Oxford, sebab Oxford dibuka oleh pengaruh daripada Universiti Islam, di Lawrence di Jerman, yang dibuka oleh murid Ibn Rushd. Universiti Oxford dibuka oleh murid Ibn Rushd, seorang Yahudi bernama D. Molly. Oleh sebab itu Universiti Oxford masih pakai jubah Arab sampai hari ini. Tetapi mereka padamkan sejarah. Dan Islam bertapak selama 800 tahun membentuk satu tamadun yang besar. Memulakan satu tamadun di Eropah. Ketika Eropah masih dalam zaman gelap. Dan kita ditakdirkan untuk mengeluarkan zaman kegelapan Eropah kepada zaman keagungan. Tetapi jasa kita tidak pernah digelap. Apabila kita kalah bulan ini dalam tahun 1492, kita lihat apakah yang mereka lakukan. Mereka hapuskan seluruh umat Islam. Dan saya nak ceritakan siapakah umat Islam yang terakhir ini. Yang survive di Andalusia. Cukup menyayat hati. Ketika umat Islam memerintah selama 800 tahun, umat Islam, Kristian, Katolik, ataupun mereka Protestan, ataupun mereka daripada Yahudi, daripada seluruh agama di bawah toleransi Islam yang memerintah secara adil dan amanah selama 800 tahun. Orang Katolik menerima layanan yang cukup indah di bawah Islam. Tetapi apabila kita kalah sejarah menyaksikan bagaimanakah apa yang kita nyatakan mereka. Mereka balas dengan darah dan air mata. Tuan-tuan yang semati. Sebagai contoh, Roger Bacon ialah orang England pertama yang belajar di Universiti Islam. Dia datang ke Toledo. Toledo dalam bahasa Arab disebut Tolaitillah. Di situ pusat pengajian Islam. Kita lihat Roger Bacon, beberapa tokoh-tokoh di barat. Yang pertama datang ke sini belajar dalam bahasa Arab. Mereka bercakap dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris mereka lupa. Sebab bahasa Inggeris ialah bahasa kampung yang tak digunakan oleh intelektual. Bahasa Arab bertapak di Eropah. Mereka bercakap dalam bahasa Arab. Itu sebab istilah-istilah statistik masih dalam bahasa Arab hari ini. Seperti alkohol, alkoholi. Alkaline daripada alkali. Admiral daripada Amirul Bah dan sebagainya. Dan kesan inilah yang mereka padamkan hari ini. Sekolah Oriental Studies telah memadamkan apa yang berlaku di sini. Sebagai contoh kita lihat, Roger Bacon datang daripada England. Belajar di Toledo. Kemudian kembali ke England. Dia bercakap bahasa Arab. Sebab simbol intelektual adalah bahasa Arab. Dan pakaian serban sebagai agama ini, pakai jubah. Orang England ketika itu masih belum ada tamadun. Dan kata Roger Bacon, cuba dengar saya lah pemikiran saintifik. Kamu ialah orang yang mengikuti otoriti gereja yang tidak ada sebarang tamadun, kata Roger Bacon. Dan dia ditangkap. Dia mengatakan, kamu telah masuk Islam. Tidak, saya tidak masuk Islam. Ditangkap, ditahan, dan hanya dibebas hari kematiannya.
Dan beberapa hari selepas dibebaskan, dia mati. Disangkanya Raja Bacon telah berislam. Kata Raja Bacon, saya berislam. Tetapi saya sekarang dalam konteks pemikiran saintifik yang diasaskan oleh Islam. Kamu percaya pada vampire? Dan kami uji dengan uji kaji di Toledo, Islam, di Rusia. Dan inilah kita lihat konflik di antara cahaya dan kegelapan. Ketika zaman Rusia, Islam bawa cahaya dan Eropah dalam kegelapan. Dan kita lihat juga pembangunan yang dilakukan oleh Islam. Bangunan-bangunan yang paling tinggi di dunia ketika itu dibina oleh Islam. Umpamanya di Marrakesh ataupun Maroko. Menara yang paling tinggi itu berada di Maroko. Kemudian di Rabat juga di Tunisia. Kemudian di Sebal di Andalusia. Di Delhi, India, Islam juga. Dan di Andalusia. Inilah bangunan paling tinggi ketika itu. Semuanya dipunyai oleh umat Islam. Hari ini kita lihat bagaimanakah kedudukan ini telah berubah sama sekali. Dan apabila Islam masuk ke Spanyol, mereka membawa bunga-bungaan. Bunga ros paling banyak dibawa. Bunga tulip, bunga daffodil, dibawa dan ditanam di merata di Spanyol. Kemudian kita lihat juga Osmaniyah juga menjadikan bunga tulip sebagai bunga kebangsaan mereka. Dan rumah-rumah Islam dihias dengan bunga-bungaan. Orang Eropah heran, kenapakah bunga menjadi tema Islam? Sebab umat Islam, innallah jamil. Allah ialah indah. Allah adalah jamil, yuhibbul jamal. Allah cintakan keindahan. Ciri umat Islam di Andalusia ketika itu ada balkoni. Balkoni itu maksudnya umat Islam. Dan mereka berehat di situ. Dan mereka berbincang di situ. Rumah mereka penuh dengan bunga. Dan inilah sebahagian daripada rumah di Spanyol yang masih mengekalkan ciri ketika keagungan Islam. Dan bunga-bunga ini kita dapat lihat seperti ini. Dan selepas daripada Spanyol kita lihat seluruh Eropah menjadikan bunga sebagai tema mereka. Kalau kita pergi England, sepanjang jalan mereka bunga ros yang mereka ambil daripada tamadun di Spanyol. Dan kita lihat tanaman buah-buahan. Umat Islam membawa buah-buahan ke Eropah. Mereka membawa lemon, mereka sebut lemon. Dibawanya apricot, al-baqaq disebut dalam bahasa Arab dan disebut apricot dalam bahasa mereka. Nama-nama ini masih dalam bahasa Arab. Dan inilah di antara sumbangan Islam dan Andalusia itu maksudnya bumi hijau ketika musim sama. Umat Islam membuka ladang yang luas, membela lembu dan memelihara lembu dan juga kambing secara besar-besaran. Inilah yang kemudian diambil oleh Eropah yang ditunjukkan Islam selama 800 tahun. Hinggalah tahun 1492 kita kalah. Dan sejarah ini sejarah malam. Kita telah membina hospital yang kita sebut sebagai Maristan. Di Maristan, kita ada farmakologi yang kita sebut Alcobazin yang terdapat di seluruh kawasan Islam di Eropah. Ketika itu orang Perancis masih potong tangan orang sakit dicelup dalam minyak. Itu dilakukan di Perancis. Umat Islam sudah ada pembedahan. Pembedahan dilakukan oleh Islam. Cesarean dilakukan pertama oleh Zahrawi. Wanita yang hamil dibelah dengan menggunakan alat bius. Alat bius ini namanya bench. Diletakkan di bawah lidah dan wanita itu pingsan dan pembedahan pertama dilakukan. Kita lihat hari ini kita ada kloroform. Betul sama. Cuma bench ini daun. Kloroform ialah gas. Dan menggunakan fungsi yang sama. Dan Maristan yang dibina di Spanyol merupakan satu contoh pertama di Eropah. Daripada sinilah dibawa hospital ini ke Prancis. Itu sebab pakaian doktor Islam yang pakai putih masih dipakai di Eropah, seluruh Eropah. Eropah masih pakai baju putih. Simbol apabila seorang Islam, doktor Islam, apabila dia mulakan profesi mereka dalam perubatan, maka dia harus bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah. Bahawa kerjanya kerja yang amanah. Kerja yang paling mulia ialah antara badan manusia, jasad manusia, dengan tujuan profesi inilah kerana Allah. Itulah yang dilakukan oleh Islam sepanjang sejarah Islam. Baju putih yang dipakai oleh doktor dimulakan di sini. Oleh sebab itu, akhirnya kita lihat dia berkembang ke Eropah dan 4 jabatan yang dikemukakan oleh Islam masih kekal sekarang. Pertama ialah jabatan kecemasan. Kecemasan patologi, pediatri dan psikologi. Ini dimulakan di Spanyol. Dan 4 jabatan ini kekal sampai hari ini. Dan mereka tidak pernah sebut bahawa inilah model Islam. Ketika itu, ketika kita membina hospital di Spanyol, di Andalusia,
di Perancis, di England, belum ada sebarang tamadun. Itulah sejarah yang agung. Tetapi akhirnya kita kalah, dan senang hari ini kita mengerti kekalahan kita. Ada orang berkata, kenapa kita mengerti kekalahan? Supaya kita ambil sepadan. Apa yang dilakukan oleh mereka dahulu, jangan kita repeat kembali. Dan kita lihat, Andalusia, Granada ialah bumi kita terakhir. Dan kita kalah pada bulan ini, 500 tahun yang lepas. Apakah yang berlaku? Gambar ini gambar cukup menyayati. Lukisan. Di sebelah kiri ialah khalifah kita terakhir. Khalifah Abu Abdullah namanya, Bani Ahmad, yang menyerah kunci kota Granada kepada pasangan Isabel dan Ferdinand. Isabel lebih ganas pada suaminya. Isabel yang sangat cantik, yang sekarang kita sebut Isabella itu ilahi orangnya. Dan dia telah menerima penyerahan kunci Granada sebagai simbol kekalahan Islam terakhir di benua Eropah. Sebelum menyerah kalah, Khalifah Islam ini telah membuat surat perjanjian. Surat perjanjiannya ditulis dalam dua bahasa, satu dalam bahasa Latin, sebelah kiri, yang satu lagi dalam bahasa Arab. Dan surat ini menyatakan bahawa penyerahan kunci Granada ini dengan syarat, yaitu pemerintah Kristian yang bakal menerima kota Granada melakukan kebaikan pada Islam. Tidak boleh memaksa mereka memeluk Kristian. Dan masjid-masjid mereka tidak boleh diceroboh. Tidak boleh dipaksa untuk memeluk selain pada agama Islam. Dan rumah mereka dijaga. Dan sekiranya mereka ingin berpindah daripada Granada ke tempat lain, kerajaan baru tidak boleh menghalang. Ditandatangani. Ditandatangani disaksikan oleh Paus. Paus yang sangat ganas namanya Sixtus. Dan Raja Ferdinand dan Isabella telah menerima, tanda tangani. Kami akan menjaga kebaikan Islam di Spanyol, khususnya di Granada. Itu ialah perjanjian, tetapi tidak ada makna sama sekali. Sebaik saja ditandatangani perjanjian ini, maka jatuhlah kerajaan Islam yang bertapak selama 800 tahun. Dan ini ialah satu patung di bandar Granada, di tepi laut, menggambarkan seorang wanita bernama Mariamah yang sangat kecewa. Perjuangan sudah berhenti. Dan gambar ini dirakamkan atau patung ini didirikan di pantai Granada, menunjukkan bahawa kekecewaan umat Islam yang khalifahnya tidak bersedia untuk berjuang, menyerah secara percuma ketika umat Islam telah mencapai teknologi yang terbaik di dunia, ketika umat Islam mencapai pemerintahan yang terbaik di dunia, ketika itulah kita kalah. Dan kita lihat sejarah umat Islam ketika kita masuk ke Spanyol dalam tahun 711. Tariq Beziyad masuk bersama dengan 12, asalnya tak masuk dengan 7,000 tentera. Bertemu dengan 70,000 tentera, 1 lawan 10. Dan yang menang ialah yang kecil. Tetapi bila kita kalah, jumlah kita di Granada saja sudah 1 juta. Jumlah 1 juta ini tidak ada maksud sama sekali. Apabila kekuatan iman telah tercabar. Perjuangan mereka tidak lagi untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka telah menjadikan kemewahan sebagai matlamat mereka. Dunia menjadi matlamat mereka. Pembangunan hanyalah pembangunan fizikal, tetapi mereka lupakan pembangunan spiritual, akhlak dan sebagainya. Kita kalah ketika kita ramai. Ketika kita sedikit, kita dapat mengalahkan tentera yang tidak dapat disangka sama sekali. 7,000 mengalahkan 70,000. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Kemudian Khalifah menambah 5,000 lagi, sehingga menjadi 12,000 tentera Islam yang akhirnya sampai ke Toledo. Islam menguasai Spanyol dalam masa yang sangat singkat. Toledo menjadi ibu negara kita pertama sebelum berpindah, akhirnya sampai Granada. Kita membina banyak bangunan-bangunan, bandar-bandar besar di Spanyol, termasuklah Madrid. Madrid itu asalnya Majuri. Maksudnya sungai. Kalau pergi ke Madrid, akhirnya ada sungai. Kita sebut Majuri, tapi mereka sebut Madrid. Ada Imam Al-Jamariti, maksudnya imam daripada Madrid. Ada imam dari Kotobi, daripada Kotoba, dan sebagainya. Kita meninggalkan satu jasa yang besar, tetapi hari ini kita kalah. Dan mereka merayakan setiap tahun. Ini gambar mereka merayakan pada tahun 2013 pas. Ini ialah panji-panji Islam yang terakhir. Itulah panji-panji
istana Al-Hamra. Dan mereka merampas, mereka simpan sampai hari ini. Setiap tahun mereka keluarkan dan mereka berarak di bandar-bandar besar, khususnya di Kanada, menyatakan Islam telah berakhir di Eropah. Dan mereka baru saja merayakan tahun 530 tahun kekalahan Islam di Spanyol dalam hari ini. Beberapa minggu lepas mereka merayakan peristiwa ini. Dan itu sebab saya hari ini mengambil ruang untuk kita menunjuki peristiwa yang besar ini yang berlaku pada tahun 1492 yang lalu. Sebaik saja mereka menang, mereka turun daripada kuda mereka, khalifah tidak boleh kembali lagi ke istana tadi. Barang-barangnya telah dirampas. Dan dia mengeluarkan dikri, satu perintah tentera. Ini yang sebelah kiri lah Ferdinand, yang sebelah kanan lah Ferdinand suaminya, yang sebelah kiri lah Isabel yang sangat jahat. Mereka mengeluarkan satu ketapatan ataupun satu perintah di raja bahawa orang kafir telah kalah di Spanyol. Maksudnya Islam, dia panggil orang kafir. Orang kafir telah kalah di Spanyol. Maka hari ini kerajaan Kristian menggantikan kerajaan kafir. Dan orang Islam harus dihapuskan hari ini. Dua pilihan, mati atau Kristian. Sejarah toleransi 800 tahun kita yang berlaku di Spanyol tidak pernah dikenang, walaupun mereka telah menandatangani surat perjanjian supaya membenarkan umat Islam sebebas. Sebagaimana Islam membenarkan mereka mengamalkan agama sebebas seluruh ini. Tetapi sebaik saja mereka naik tahta dan surat ditandangi, khalifah tidak boleh kembali lagi ke istana Al-Hamra yang menjadi simbol kekuasaan Islam terakhir. Maka begitu kecewa. Ini gambar yang dilukis sungguh kecewa. Dia dihalau daripada istananya, kamu telah kalah. Dan dia naik atas kudanya. Dan di hujung bukit di Granada, dia tengok kembali ke bawah. Kota Granada yang ditinggalkan. Kota yang Islam kuasai selama 800 tahun. Dan dia menangis. Menangis teresa-esa. Bersamanya ibunya bernama Aisyah Al-Hurrah. Ini ibunya sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah Isabel. Dan Isabel ini asalnya Islam. Bahkan keturunan Rasulullah. Murtad. Lawan Islam. Queen Elizabeth ialah keturunan daripada Isabel. Dan itu sebab Queen Elizabeth mengatakan dia keturunan Rasulullah. Tetapi keturunan tidak semata-mata tidak memberikan sebarang jaminan keimanan. Dan kata ibunya, kamu menangis seperti wanita. Ketika kamu berkuasa, kamu tidak lupa untuk pertahankan negara ini seperti seorang lelaki. Kamu pondan, kata ibunya. Kamu diberikan kuasa. Kamu berpoya-poya. Selama 800 tahun, jasad nenek moyang kita di bumi ini sekarang dipijak oleh pajak Kristen. Dan dia menangis. Dan itulah nasib Khalifah Islam terakhir. Yang jatuh ketika kita berada di puncak. Ingat tuan-tuan, Melaka juga jatuh ketika di puncak. Ketika Sultan Mahmud Shah, kita sudah berada di puncak. Dan Melaka menjadi pelabuhan terbesar ketika itu selain pada Venice di Eropah. Kita kalah ketika kita tidak berada di puncak. Ingat, kita selalu kalah ketika berada di puncak. Baghdad juga kalah ketika kita di puncak. Dan Islam selalu kalah ketika kita berada di puncak. Ingat, apabila kita selalu di puncak, maka tidak ada lagi puncak, dia akan turun. Puncak sudah maksimum. Bila sampai puncak, dia akan turun. Itulah setiap kerajaan yang pernah bertata di atas bunga bumi ini. Dan inilah Aisyah Al-Hurrah. Dialah yang ingin berjuang di belakang anandanya. Dan cukup menarik, Isabel ini dipelihara oleh Aisyah satu masa dulu. Dia masuk menjenak ke dalam istana, mengatakan kami sangat sayang kepada Islam, pura-pura. Dan inilah putri kami yang paling cantik. Kami serahkan kepada kamu untuk diberikan layanan sebagai seorang Islam. Isabel Islam. Kemudian dia rupa-rupa dia masuk sebagai spy. Dia melihat kekuatan kelemahan umat Islam. Akhirnya dia berkahwin dengan Ferdinand. Tujuannya untuk mengalahkan Abu Abdullah, Khalifah Islam terakhir. Dan itu benar-benar terjadi. Dan selepas itu, apabila saja kalah Islam, maka perjanjian dilakukan untuk menjaga segala kepentingan Islam telah tidak ditunai sama sekali. Mula sekali kitab-kitab dibakar. Al-Quran dibakar. Yang kedua ialah masjid ditukar menjadi gereja.
Ketika umat Islam, mereka menjaga kepentingan semua agama. Tetapi apabila kita kalah, masjid terbesar kita ini Masjid Qurtuba, yang hari ini telah dijadikan museum, telah dijadikan gereja, dan semua masjid yang ada di Spanyol ataupun di Andalusia itu ditukar menjadi gereja. Satu demi satu antara masjid ini. Ini Masjid Jami' Toledo. Masjid ini telah ditukar menjadi katedral yang terbesar di Eropa. Asalnya Masjid Jami' Toledo. Tuan-tuannya yang pernah pergi ke Spanyol, silalah lewat ini. Dan kawasan ini sangat-sangat luas. Saya sampai ke sini tahun 2000 lepas. Dan bila masuk sesat dalam ini. Begitu luas. Dan akhirnya saya jumpa, ini gambar saya ambil. Dan saya jumpa ini. Rupanya inilah tempat mihrab, tempat imam membaca khutbah. Dan tinggallah satu perasaan yang cukup sukar untuk kita gambarkan. Masjid telah bertukar menjadi katedral terbesar dunia, terbesar di Eropa. Rupanya dia Masjid Toledo, Masjid Jami' Toledo, disebut sebagai Jami' Tolailah. Dan itulah sejarah malam Islam. Begitu juga Masjid Jami' kita yang berada di Almeria. Kalau ada perkataan al di depan itu maksudnya bahasa Arab. Dan dia telah ditukar. Almeria telah dibina oleh khalifah kita. Dan sekarang menjadi sebuah bandar bola sepak yang sentiasa kalah itu. Dan di sini telah ditukar menjadi gereja. Dan sekarang tidak pasti apakah dia masih lagi berstatus gereja ataupun sebagai museum. Ini gambar pada tahun 1502. Umat Islam diberi dua pilihan. Mati atau Kristen. Dan yang sempat melarikan diri, mereka melarikan diri. Termasuklah keluarga Abraham Lincoln. Keluarga Abraham Lincoln ialah keluarga Muslim yang telah lari daripada Spanyol daripada pembunuhan Ferdinand Isabel. Barangkali wallahualam, jiwa Islamnya masih ada. Tidak ada, kalau kita lihat gambar Abraham Lincoln, rupanya bukan rupa Eropa, bukan rupa Amerika, rupa Arab. Dia ada janggut dan tidak ada presiden Amerika yang ada janggut. Misalnya dia berfoto. Dan dia menunjuk ke atas. Dia membebaskan hamba yang kebanyakanlah hamba Islam. Dan seorang penulis Arab, dia mengisytiharkan Abraham Lincoln lah seorang Islam. Wallahualam, sama ada benar atau tidak. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah nasib Islam. Apabila kita telah memerintah Spanyol selama 800 tahun, ini nasib kita terima akhirnya. Dihalau keluar, dan tuan-tuan ingat, bagaimana nasib Palestin? Palestin, repeat sekali lagi. Peristiwa sama, dihalau oleh Yahudi. Ketika ini dihalau oleh Ferdinand Isabel, Spanyol. Dan berulang lagi di Spanyol, di Palestin, dengan hampir sama. Dan sejarah mengulangi dirinya. Siapa yang tidak belajar sejarah, sejarah akan ada sekali lagi. Dan itulah yang tersebut. Inilah Pop ataupun Paus yang paling ganas dalam sejarah Kristen. Dia adalah memerintahkan supaya seluruh umat Islam Spanyol dibunuh. Ataupun jadi Kristen. Dan perusahaan ini dikeluarkan pada tahun 1502 selepas 10 tahun kekalahan Islam. Ataupun 12 tahun kekalahan Islam di sana. Dia memerintahkan supaya semua umat Islam dikristiankan. Atau dibunuh. Yang sempat lari dapat merupakan lari. Tetapi yang tinggal terima nasib yang cukup parah. Dia memerintahkan supaya dilantik seorang kardinal yang bakal mengambil tugas ini. Tugas membunuh seluruh umat Islam. Tugas itu diberikan kepada Thomas Torquemada ataupun Torquemada. Ini rupanya. Inilah yang melaksanakan perintah Paus tadi. Paus berada di Vatikan. Dia berada di Spanyol. Dan dia melaksanakan arahan itu. Dan dia sendiri membunuh 17.000 umat Islam. Dan dia juga membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Islam sama-sama dibunuh. Yahudi dengan Islam lebih rapat ketika itu. Berbanding hari ini, Yahudi lebih rapat dengan Kristen. So, mereka tidak belajar sejarah mereka. Bagaimanakah Raja Katolik membunuh orang Yahudi? Hari ini mereka berbaik dengan mereka. Dan mereka masih Islam. Dulu umat Islam bersama Yahudi sama-sama dizolimi oleh Katolik. Hari ini mereka terbalik. Mereka tidak belajar sejarah mereka. Dan tuan-tuan, inilah gambar yang dilukis. Mula sekali, pengisytiharan semua umat Islam harus memeluk Kristen. Dan kanak-kanak harus dibaptis. Selepas kanak-kanak dibaptis, maka orang dewasa pula dibaptis.
Ini gambar muslimah yang dipaksa membuka aurat mereka dan dibaptis. Baptis ialah mencurahkan air ke atas kepalanya oleh paus ataupun oleh padri, dan maka resmilah dia sebagai seorang Katolik. Ini dilakukan siapa hari ini? Dan yang duduk itulah paus yang sedang merhatikan, kardinal, bukan paus, Kardinal Francisco namanya, yang sedang memerhatikan bahawa pesawat ini harus dilakukan secepat mungkin. Spanyol harus bebas berislam seluruhnya. Dan tidak boleh ada orang Islam di Spanyol. Tuan-tuan, tidak ada toleransi di luar Islam. Dalam sejarah manusia tidak pernah ada toleransi di luar Islam. Kita harus ambil intibat. Dan kita lihat, mereka yang enggan di mulut Islam, mereka dilakukan seperti itu. Wanita dipasung, letakkan dalam kubur sehingga mati. Dan lelaki ada alat yang menyekang rahangnya dan dipusing sehingga tercabut dagunya. Dan ada satu alat masuk dalam mulut dan dipusing sehingga pecah mulutnya. Dan mereka kekal dengan Islam. Dan di sinilah padri cukup heran kenapa umat Islam rela mati. Rupa-rupanya keimanan yang ada dalam jiwa mereka masih kental walaupun kerajaannya telah kalah. Dan ini digambarkan oleh gereja. Gereja melukis bagaimana inilah caranya mereka memurtadkan umat Islam. Caranya yang paling ringan ialah siap kulit. Sedikit demi sedikit. Sehingga mati atau Kristian. Tuan-tuan, ingat, tidak ada toleransi luar Islam. Sepanjang sejarah dunia. Di timur, barat, utara, dan selatan. Dan kisah ini kisah yang sama-sama kita renungi. Dan ada kalanya dimulai pada muka. Ada kalanya dia buka daripada bawah. Dibuang kulit daripada isi. Dan mereka mati dengan syahid. Dan inilah yang heran. Mereka mengapakah orang Islam sangat sedikit yang murtad. Walaupun dilakukan demikian. Dan dipancung. Digantung. Kepala mereka dipamerkan. Ini gereja yang lukis. Bukan kita lukis. Sekarang ada seorang padri. Yang melukis seluruh peristiwa itu berlaku. Dan buku ini telah kita dapat buku kembali. Dan gambar-gambar ini sebahagiannya dipetik daripada gambar itu. Gambar yang benar, yang dilukis ketika peristiwa terjadi. Dan mereka gali umat Islam yang sudah mati. Mereka bawa ke mahkamah Inquisition. Mereka dibakar sekali lagi. Apabila ada mayat yang berpaling ke arah kiblat, mereka pasti itulah mayat Islam. Sehingga mereka mencungkir balik. Dan Pope Sixtus mengarah supaya kubur Rasulullah digali di Madinah. 2 orang Yahudi, 2 orang Katolik dibawa ke Madinah. Berpakai berpakai jubah dan duduk di bawah dekat masjid, di bawah Kaabah, di bawah kubah hijau sekarang. Dan pada malam tersebut mereka menggali kubur sehingga menuju kubur Rasulullah di atas perintah Sixtus, perintah yang sama. Mereka ingin bawa jasad Rasulullah ke Lisbon dan dihukum. Subhanallah. Dan mereka telah berjaya menggali sehingga Raja Nuruddin bermimpi di Syam bahawa 2 orang sedang menggali kubur Rasulullah. Rasulullah mengatakan, selamatkan saya. Nuruddin kembali ke Madinah dan mengumpulkan seluruh penduduk Madinah dan beri makanan. Dan rupa yang disebut oleh Rasulullah dalam mimpi itu dia tidak dapat lihat dalam peristiwa tersebut. Mereka bertanya, apakah ada lagi orang lain yang tidak datang, kata Raja Nuruddin? Ya, ada 2 orang lagi. Bawa ke saya. Bila datang 2 ini, Rasul dan Raja Nuruddin mengatakan, inilah rupa yang saya lihat dalam mimpi saya. Rupa-rupa dia menggali kubur Rasulullah sudah hampir dengan Rasulullah. Dan tanahnya dia bawa dalam jubahnya ke kubur Baqi'. Dan setiap malam dia melawat kubur dan kata orang Islam cukup baik, dia selalu melawat kubur Rasulullah, kubur-kubur sahabat, orang sahabat. Rupa-rupanya bawa tanah untuk dicurahkan di kubur. Dan sekarang telah dibina tembok yang besar menghalang kubur Rasulullah daripada bawah ke atas. Sehingga ada kubur hijau. Di bawahnya ada ditanam tembaga yang tebal supaya dapat melindungi jasad mulia ini. Ini ialah bagaimanakah Pope Sixtus, ingat, Paus Sixtus nama orang, yang merintah supaya kubur Rasulullah digali. Dan kita lihat mereka membakar Islam. Akhir sekali yang tidak murtad mereka membakar. Dan kata-kata yang dikeluarkan, yang dicatatkan dalam sejarah ialah la waliba,
illallah. Huwal hayy la yamut. Allazi la yamut. Dan mereka menyebut berulang-ulang kali sebelum mati. Inilah yang mereka heran, kenapakah orang Islam tidak murtad walaupun dibakar. Dan auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma naqum minhum illa ayyumin billahi al-azizil hamid. Mereka tidak membunuhnya, tidak membalas dendamnya, kecuali mereka beriman kepada Allah, Tuhan yang perkasa lagi maha terpuji. Hanya kita diseksa apabila kita beriman kepada Allah. Umat Islam di Myanmar dibunuh kerana dia beriman. Umat Islam di Rusia dibunuh kerana dia beriman. Umat Islam di Kamboja dibunuh kerana beriman. Umat Islam di China, Xinjiang dibunuh kerana dia beriman. Sama setiap masa dan ketika. Umat Islam sentiasa dibunuh apabila mereka tidak ada kuasa. Sentiasa. Di dunia dulu atas sekarang, timur atau atas barat, utara atau selatan. Dan apa yang berlaku di Lisbon, ada satu gereja dibuat oleh ulama Islam. Ini semua ulama Islam. Gereja ini namanya Capellas dos Os Capelas, gereja yang bernama demikian. Di situ tiangnya dibuat bertulang-tulang, disusun tulang, dan semuanya disambung tulang-tulang Islam, menggambarkan Islam telah berakhir di Spanyol. Inilah sikap mereka terhadap Islam dan bagaimana toleransinya Islam terhadap mereka. Dan saya nak cerita kisah terakhir. Umat Islam terakhir yang berjaya keluar secara selamat daripada Andalusia, Granada khususnya. Namanya Muhammad bin Rafi Andalusi. Dia menulis kitabnya Anwar An-Nubawiyah. Kita boleh baca dalam kitabnya. Dipetik, saya tidak baca daripada kitab ini terus, saya baca daripada disalin kembali oleh seorang ulama kita bernama Ali Tantawi. Ali Tantawi menceritakan keluarga terakhir Islam yang selamat keluar daripada Andalusia. Ceritanya seperti berikut. Seorang yang menulis ini namanya Muhammad bin Andalusi. Muhammad ini dia pergi ke gereja. Dia tak tahu dia asal Islam. Ayahnya, ibunya dan dia adalah anak. 3 anak. Ayahnya pergi gereja, maknya pergi gereja, tetapi mereka sembunyikan Islam mereka. Kalau mereka tak sembunyikan Islam mereka, mereka sudah dibunuh. Lalu kata Muhammad, ketika saya kecil, saya lihat ayah saya adalah orang yang paling derita. Ayah saya tak pernah senyum sepanjang saya ingat. Mak saya juga demikian. Bila mereka bercakap, mereka berbisik-bisik. Dan saya rasa, saya heran kenapakah bila saya dekat, mereka mula bercakap dalam bahasa Sepanyol. Ketika saya jauh, mereka bercakap dalam bahasa yang tidak faham. Mereka bercakap, rupanya mereka bercakap dalam bahasa Arab. Mereka orang Arab. Dan itulah berlaku sehinggalah saya dihantar ke sekolah gereja. Setiap kali mak saya hantar saya ke gereja, dia menangis. Dia peluk saya kuat-kuat. Saya tidak tahu kenapa. Dan itulah berlaku setiap hari dan ketika. Dan saya tengok orang Islam dipancung ataupun dibakar di sepanjang jalan saya, jalan sekolah ke sekolah saya. Begitulah yang berlaku setiap masa dan ketika. Dan saya melihat ayah saya. Dalam rumah saya ada sebuah bilik yang kecil. Dan ayah sentiasa kunci bilik tersebut. Saya tidak boleh masuk. Ibu saya tidak boleh masuk. Hanya ayah yang boleh masuk. Bilik itu tinggal misteri pada kami sampailah usia saya sudah capai 10 tahun. Saya tak tahu apakah yang berlaku pada mereka. Kenapakah mereka jadi orang yang sedih? Kawan-kawan saya orang yang bahagia. Mereka bergelak ketawa. Mereka bersama keluarga, tetapi keluarga saya keluarga yang derita. Dan akhirnya mak saya melahirkan adik saya yang sangat cantik. Dan apabila diberi berita bahawa adik dilahirkan, ayah saya menggeletar, menggigil. Sebab dia terpaksa membawa anak lahir ini untuk dibaptis di gereja. Lalu dibawa adik saya ini ke gereja, dibaptiskan oleh padri. Dan ayah saya menggeletar sekali lagi, membawa adik saya balik dan menyerahkan pada ibu dan dia masuk bilik dan dia menangis sepapak-paknya. Saya tidak paham. Kenapakah demikian ayah saya demikian? Sehinggalah pada hari ulang tahun kejatuhan Islam di Granada. Pada malam itu mereka berpesta merayakan kejatuhan Islam sehingga larut malam. Malam itu malam yang cukup bersejarah. Malam itu saya duduk di rumah bersama keluarga. Orang lain semua keluar ke bandar Granada sedang menyaksikan satu peristiwa yang besar. Mereka merayakan hari kejatuhan Islam. Pada malam itu ayah memegang tangan saya. Wahai Muhammad, datang bersama ayah. Tetapi rahsia. Malam ini kita masuk bilik yang tak pernah saya tunjuk kepada kamu. Ayah tak pernah tunjuk kepada kamu. Lalu kata Muhammad, dia masuk dalam bilik tersebut.
Dibukanya rantai, dipasangnya lilin, dia tengok sekelilingnya tidak ada apa-apa. Kecuali sebuah buku atas rak, sebilah pedang dia tergantung, dan mereka duduk diam begitu lama. Lalu kata ayah, wahai Muhammad, kamu sudah sampai usia 10 tahun. Ya bunaya, innaka fi ansyarah min umrik, wa qarsit rajulan. Kamu sekarang sudah besar. Ayah ada satu rahasia. Rahasia ini rahasia yang sangat berat. Apakah Muhammad ingin menjaga rahasia ini? Tidak boleh disebut pada siapa, hatta pada umi isteri. Kalaulah dipecah rahasia ini, maka esok ayah akan dipancung atau dibakar. Dan saya diam, kata Muhammad. Apakah kamu tidak sanggup mendengar rahasia ini? Iya, kata Muhammad. Saya sanggup. Kamu lihat kita itu? Ya. Itu kitab namanya Al-Quran. Yang kamu baca itu bukan kitab kita. Kita umat Islam, kitab suci kita ialah Al-Quran. Ayah biarkan kamu pergi gereja sehingga kamu usia 10 tahun, dan apabila kamu pecahkan rahasia ini, ayah akan berakhir, ibu kamu akan berakhir, dan kamu akan berakhir. Dan kamu tahulah bahwa itulah kitab suci yang Allah suruhkan pada Rasulullah, Rasul terakhir, Muhammad SAW. Dan kita bersolat, sembahyang ke gereja, itu ialah amalan pura-pura. Kita seorang Islam. Ayah seorang Islam. Ayah tidak takut untuk mengaku Islam di luar sana. Dan ayah syahid. Tetapi ayah ingin kamu besar dulu, sehingga kamu dapat mengetahui bahawa kamu adalah agama Islam. Dan Kaabah kita ialah tempat ibadah kita. Dan di sini Muhammad, bumi ini kita makmurkan selama ratusan tahun. Dan kita melakukan segala keadilan pada mereka. Tetapi akhirnya kita dibalas demikian. Kita dibunuh beribu-ribu. Dan ketahuilah kita orang beriman. Tujuan ayah ceritakan ini supaya kamu tahu bahawa kita bukan orang Kristian, bukan orang Nasrani. Kita orang Islam yang sebenarnya. Dan kamu pelajari Al-Quran ini. Dan ayah akan mengajarkan bahasa Arab. Sehingga kamu pandai baca Al-Quran. Dan sekarang, apabila ayahnya bertanya, apabila dia keluar dari bilik tersebut, maknya bertanya, apakah ayah sebut? Tak ada apa-apa. Ayah tak sebut apa-apa. Cakap Muhammad, apa yang disebut? Tak ada. Ayah tak sebut apa-apa. Dan ayah mengatakan, lihat, bangunan yang tinggi, pembangunan kota Granada yang kita ini diminat oleh umat Islam. Dan sekarang kita lihat bagaimanakah masjid kita telah ditukar menjadi gereja. Dan di bawah bumi ini ialah nenek moyang kita. Para ulama kita, para pejuang kita yang duduk di bawah bumi ini. Dan Muhammad ketahuilah bahawa kita berasal dari sini. Dan esok ayah minta seorang pakcik datang berjumpa kamu. Dan kamu ikut pakcik tersebut. Jangan tanya siapa dia. Dan ayah akan istilahkan ayah Islam esok. Pada malam tersebut, Muhammad didatangi oleh seorang pakcik. Pakcik ini tidak dikenalinya. Ataupun dikenalinya. Kemudian pakcik ini menarik tangannya, Muhammad ikut pakcik. Dan saya ikut, kata Muhammad, siang malam, melalui gunung dan lurah, akhirnya saya sampai ke sebuah pantai. Saya tertidur dan akhirnya saya sampai ke tempat ini, yaitu Maroko. Dan mereka cross lautan Mediterranean ke Afrika, dan itulah umat Islam yang terakhirnya selamat. Muhammad, ayah pakcik ingin sebutkan bahawa malam tadi ayah kamu telah syahid. Ibu kamu telah syahid. Keluarga kamu semua telah syahid. Hanya kamu dah selamat. Kamu orang Islam terakhir yang selamat daripada bumi Andalusia. Itu kisah sedih yang berlaku dan benar-benar berlaku ditulis oleh orang yang terlibat, yaitu Muhammad Sawid Al-Andalusi. Dan tuan-tuan boleh baca kitabnya yang lebih mendebarkan apabila kita membaca satu demi satu ayatnya dengan ayat yang cukup indah. Dan ayah kamu telah dibakar malam tadi. Ayah kamu telah syahid sebagaimana cita-citanya sejak dulu, sehingga dia tangguh supaya kamu besar, dan hari ini pakcik membawa kamu selamat di sini, dan kamu pelajarilah Al-Quran sehingga menjadi seorang ulama. Itulah pesanan pakcik tersebut. Siapakah pakcik tersebut? Kita cross check dengan sejarah Osmaniyah. Dan pakcik itulah Pakcik Khairuddin namanya. Al-Barbarossa. Pakcik janggut merah yang terkenal dalam sejarah Osmaniyah, yang menyelamatkan umat Islam yang tertindas di
Spanyol, Poci itulah namanya, inilah ceritanya lagi yang saya tidak sebut sepenuhnya. Tonton boleh kembali pada kisahnya yang sebenar. Dan Poci itu, inilah gambar ayahnya telah mati malam tadi. Maknya demikian. Dan Poci itu namanya adalah Khairuddin Barbarossa, seorang panglima Islam yang telah mengantar berpuluh-puluh kapal untuk menyelamatkan umat Islam yang tertindas di Spanyol. Dan ketika itu raja ialah Raja Bayazid. Raja Bayazid mengutus panglima ini dan dia berjaya untuk membawa balik keluarga Abraham Lincoln dan keluarga Muhammad SAW ini. Dan itulah kisah umat Islam terakhir yang dapat keluar daripada Andalusia. Kisah ini kita harus hayati dalam-dalam, bahawa tidak ada toleransi di luar Islam sepanjang sejarah manusia. Dan sekarang kita beritahu kisah ini kepada anak kita supaya mereka ambil intibat. Sejarah harus direnungi, sebab sejarah akan mengajar kita sekiranya kita tidak belajar sejarah tersebut. Tuan-tuan yang saya hormati, hari ini kita lihat sejarah Spanyol, Andalusia hampir sama dengan sejarah Palestin. Umat Palestin dihalau keluar daripada bumi mereka oleh gabungan antara British dan Yahudi. Dan demikian juga kita lihat pada masa dulu, umat Islam daripada Spanyol dihalau keluar dan mengulangi kembali dalam sejarah Palestin moden. Gambar hampir sama. Ini gambar menunjukkan bahawa umat Islam pada tahun 1948, apabila Yahudi telah membentuk negara Israel dengan pertolongan British, maka umat Islam tidak boleh tinggal di Jerusalem lagi. Mereka harus keluar. Gambar ini gambar yang cukup menyayat hati. Mereka membawa hanyalah pakaian mereka dan sedikit makanan. Mereka keluar kepada Lebanon, kepada Jordan, kepada seluruh dunia. Dan itu nasib yang hampir sama. Ketika itu, Ferdinand dan Isabel di sebaliknya. Dua kuasa Katolik. Tetapi kini Protestan dan Judaism yang berada di sebalik umat Islam dihalau keluar daripada Palestin. Kisahnya sama. Dan dia boleh berlaku di mana saja. Pada tahun 1948, British menghantar seorang pegawainya bernama Henry Gurney untuk jadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Dan dia datang ke Melaya, dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya. Tujuannya untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Caranya dengan membawa pendeta haram ke Melaya. Dan dia telah melakukannya sehingga disedar oleh ulama kita daripada Palestin yang minta supaya dia dibunuh segera. Akhirnya dia dibunuh di Cameron Highland. Kalau tidak, barangkali Melaya menjadi Palestin yang kedua. Itu tidak dicatatkan dalam sejarah kita. Yang catatkan dia dipuji sebagai bapa menghapuskan komunis, sedangkan dia lebih bahaya daripada komunis. Sejarah belum ditulis. Dan tuan-tuan, ini ialah sejarah pedang yang ditinggalkan oleh Khalifah Abdullah terakhir. Di atasnya tertulis la ghaliba illallah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemenangan tidak diperolehi kecuali dengan kehendak Allah. Dan kekalahan juga dengan kehendak Allah. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah berjanji mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan khalifah. Dan apabila mereka tidak tepati syarat tersebut, mereka akan dipecat daripada khalifah. Dan itulah yang berlaku sehingga hari ini tidak ada satu pun negara dunia yang ada khalifah, termasuk negara kita. Tidak ada satu pun negara Islam di dunia hari ini yang adalah negara umat Islam seperti Malaysia. Dan harus kita ambil iktibar ini supaya sejarah tidak berulang. 500 tahun berlalu, Islam sudah hampir pupus di Spanyol. Lebih lagi apabila mereka datang sebagai penjajah, mereka menghancurkan umat Islam di Mindanao, mereka membunuh Islam di Luzon. Ya amanillah ilah bandar umat Islam di Filipina. Dan dia telah bertukar menjadi Manila yang murtad. Ya amanillah ialah pusat Islam di sebelah timur. Dihancurkan oleh Raja Spanyol. Sebab mereka dendam pada Islam sejak daripada Spanyol. Dan mereka laksanakan di Filipina, di Melaka diberikan tugas kepada Portugis. Dan sebahagiannya diberikan tugas kepada Belanda. Mereka walaupun berbagai-bagai fahaman, tetapi bila mereka berhadapi Islam, mereka boleh bersatu. Al-Kufar al-Mati wahidah. Orang kafir boleh bersatu di atas agama yang satu apabila mereka bertemu Islam. Hari ini pun sama. Apabila mereka dapat menghadapi Islam, mereka boleh bersatu seluruhnya. Rusia boleh bersatu dengan Amerika, dengan China apabila mereka mati Islam.
Bila mereka mati umat Islam, mereka boleh bersatu. Apa sahaja agama mereka. Dan sejarah ini harus kita renungi. Inilah gambar hari ini. Gambar bukit tempat Khalifah terakhir melihat kembali ke kota Granada yang dibina selama 100 tahun dan akhirnya kita kalah dan meninggalkan Spanyol. Sehingga Spanyol hampir tidak ada umat Islam dalam 100 tahun yang lepas. Hari ini dengan takdir Allah, sebuah masjid telah dibina tepat di depan Granada. Dan Granada yang kita tinggalkan ini, di opsinya sebuah masjid telah dibina pada tahun 2013. Dan inilah azan pertama selepas 500 tahun berlalu tidak ada azan di Spanyol. Tiba-tiba kerajaan Spanyol sekarang memberikan sedikit ruangan, membenarkan umat Islam membuka kembali masjid di depan Alhambra. Dan inilah gambar azan pertama yang sudah 500 tahun kita tak dengar azan di Spanyol. Dikomandangkan dan katanya umat Islam menitis air mata sekali lagi. Air mata duka atas gembira tidak pasti. Tetapi umat Islam mengalir air mata apabila disiarkan azan pertama di Alhambra ini, Granada ini. Apabila 500 tahun tidak dengar kedengaran. Dan dikatakan sejak tahun 1492, azan tidak pernah kedengaran di angkasa Granada. Sehinggalah pada tahun 2013. Dan sebaik saja diberikan kebenaran umat Islam, azan Islam bertambah dengan cepat di Spanyol. Walaupun tidak secepat di Perancis, tetapi Islam telah memulakan satu episod baru. Dan inilah gambar di masjid yang saya maksudkan tadi. Walaupun sedikit bilangannya, tetapi mereka mulakan benih yang kedua. Islam telah bertapak dan Islam tidak boleh dikalahkan. Umat Islam dapat dikalahkan, tetapi Islam tak boleh dikalahkan. Apabila disekat Islam, seperti kita sekat aliran sungai, dia akan banjir ke seluruh kawasan yang disekat tersebut. Itulah umat Islam. Sejarah menunjukkan bahawa apabila umat Islam disekat, mereka barulah berfikir, barulah bertindak, dan barulah bersatu. Apabila kita diberi kekayaan, kita lupa hakikat tersebut. Dan inilah gambar di Spanyol. Mereka tidak ada masjid, tetapi sekarang mereka dibenarkan untuk bersolat. Dan kita lihat suasana ini. Pada hari raya, umat Islam bersatu, yang asal dan yang berdatang, mereka sama-sama bersujud pada Allah yang satu. Gambar yang cukup syahdu. Selepas 500 tahun tidak kita lihat pemandangan ini. Tiba-tiba di kota Granada khususnya, di mana Barcelona, di mana Almeria, di bandar-bandar lain, di Malaga, telah kita lihat umat Islam telah turun keluar. Malaga itu asalnya nama Malaga di Spanyol sekarang, Malaga, pasukan bola yang salah kalah dengan Barcelona. Itu namanya Malaka, sama seperti Malaka kita. Masih kekal nama Malaga, sebutnya Malaka asalnya. Malaka, dan Malaka kita pun disebut Malaka. Dalam bahasa Arab, Malaka kita disebut Malaka, yaitu tempat pertemuan. Tetapi dalam Syah Melayu mengatakan pokok Malaka, tak kenal sama sekali. Sebab Portugis mengatakan tempat pertemuan Malaka, tak akan mengenal dengan sejarah Melayu. Dan Malaka inilah bandar kembar kepada Malaga di Spanyol. Ketika Islam sama bertapak di alam Melayu dan Islam bertapak di Spanyol. Tuan-tuan, kita lihat sekarang telah bancian terakhir menunjukkan bahawa umat Islam telah bertambah sedikit demi sedikit. Inilah sebahagiannya ialah di Catalonia, di Andalusia ada satu pekan di sana, Valencia, Canaris, dan Murcia. Inilah di antara kita lihat bandar-bandar umat Islam telah muncul satu demi satu, dan sekarang dengan cepat dalam masa yang sangat singkat sudah terdapat 1177 masjid dan surau di seluruh Spanyol yang asalnya tidak ada sama sekali. Cuba bayangkan dalam masa beberapa tahun di belakang ini, khususnya selepas 2013, kita lihat masjid dan surau telah dibuka dengan begitu cepat dan masjid telah dibina. Tapi sayang, hati-hati. Dan sebahagiannya lah pahaman Ahmadiyah yang merebak di sini. Dan kita lihat di Barcelona. Barcelona ialah bandar Islam yang besar satu masa dulu. Pusat pemerintahan Islam. Sekarang telah jadikan Olimpik. Dan gereja mereka meninggalkan agama mereka dan kita beli untuk jadikan masjid. Dan sekarang ada debate bahawa walaupun kita beli, tak boleh jadikan masjid sebab dia asalnya gereja. Dan inilah satu peristiwa yang baru bahawa gereja telah dijual, umat Islam yang beli, kita jadikan masjid. Dan inilah perkembangan terbaru yang berlaku di Spanyol. Inilah Presiden Persatuan Islam di Spanyol, di Granada khususnya. Dia mengatakan setiap hari Jumaat ada seorang yang berislam.
Setiap hari Jumaat ada seorang yang asal Hispanik, orang Spanyol asal, orang Iberia yang asal, yang berislam setiap hari, dan dia juga orang Hispanik. Dan dia mengatakan ini menunjukkan bahwa satu perkembangan yang tidak pernah berlaku, dan ini padri Katolik yang memeluk Islam. Dan tren ini telah berlaku sejak akhir ini, termasuklah intelektual mereka dan jurnalis mereka juga yang memeluk Islam, sebab mereka tertarik bukan oleh Islam, tetapi dengan Al-Quran yang mereka baca, mereka kaji, mereka melihat bukan dengan Islam, tetapi mereka Islam itu sendiri. Dan Islam itu mereka ialah sumber ilmu dan hikmah, wisdom. Dan Islam menjadikan cara hidup, Islamlah cara hidup yang menentukan segala kehidupan di dunia. Dan umat Eropah yang menderita sekarang, walaupun mereka mempunyai ekonomi yang tinggi, tetapi jiwa mereka sangat menderita. Mereka membunuh diri ketika usianya 60 tahun, 62 tahun, 70 tahun, dan umat Islam ialah umat yang paling bahagia. Mereka melihat perbezaan antara umat Eropah dan umat Islam, dan inilah menyebabkan mereka tertarik untuk memeluk Islam. Dan sekarang kita percaya dan kita yakin bahawa Spanyol akan kembali menjadi sinar Islam yang bakal sinar kedua akan menjelma dalam masa yang sangat singkat. Dan itulah harapan kita. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak masa telah berakhir dan tasbih wassalam.